Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kepada pensyarah kami, Dr. Nurisin bin Muhammad dan rakan-rakan sekalian. Di dalam video ini, kami akan mengulas mengenai perubahan harga petroleum dan sumber-sumber alternatif di negara kita. Nama saya Nurliana Syafiqah binti Abdul Rahman. Nama saya Aisyah Balkis binti Muhammad Zaki. Dan saya Nisrin Sofia binti Naomi. Apakah itu petroleum? Menurut Johnson dan Afam 2019, industri petroleum menghasilkan salah satu sisa berbahaya yang popular dikenali sebagai petroleum sludge. Industri petroleum yang juga dikenali sebagai industri minyak dan gas termasuk proses penjelajahan, pengestrakan, penapisan, pengangkut global dan pemasaran produk petroleum. Petroleum ini merupakan produk volume terbesar industri adalah bahan bakar, minyak dan juga petrol. Petroleum juga merupakan komoditi yang sangat berkait rapat dengan kehidupan manusia di serata dunia. Petroleum merupakan cecair gelap pekat yang dipercayai ditemui di kerak bumi yang turut dikenali sebagai emas hitam kerana manfaat dan nilainya yang sangat tinggi dalam kalangan masyarakat Malaysia. Di negara kita, hasil minyak dan gas digali di kawasan luar pesisir pantai walaupun tenaga minyak yang terawal digali di atas darat iaitu di Miri, Sarawak pada tahun 1910. Terdapat kawasan lembangan hidrokarbon utama di Malaysia seperti Lembangan Melayu ataupun Malay Basin yang terletak di luar pesisir pantai Terengganu, Lembangan Penyu yang terletak di luar pesisir pantai Pahang, Lembangan Sabah dan juga Lembangan Sarawak. Lembangan Melayu dan Lembangan Sarawak merupakan lembangan yang paling menyumbang kepada pengeluaran di Malaysia. Komoditi petroleum pula dapat dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu barangan petroleum bertapis, keluaran hilirin dan minyak mentah sebagai keluaran huluan. Di Malaysia, industri petroleum dikelolakan ataupun diuruskan oleh Petronas yang ditubuhkan pada 17 Ogos 1974. Ekonomi Malaysia juga sebenarnya bergantung kepada minyak dan gas yang dapat menyumbang 30% kepada hasil kerajaan persekutuan dan 15% kepada hasil ekspor. Prospek ekonomi Malaysia bergantung kepada ekonomi global kerana negara Malaysia berteraskan ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka Malaysia pula disokong oleh asas ekspor yang pelbagai dan mempunyai integrasi yang kukuh dan utuh dalam rantaian bekalan serantau dan global. Kegunaan petroleum. Yang pertama, sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan kenderaan. Yang kedua, sebagai bahan pelancar dan pelincir. Yang ketiga, untuk memanaskan bangunan dan menghasilkan tenaga elektrik. Yang keempat, digunakan dalam pelbagai industri seperti pembuatan pelarut, baja, sabun dan deterjen, pewangi, racun perosak, plastik dan bahan letupan. Punca perubahan harga petroleum. Peningkatan inflasi global yang berlaku adalah disebabkan oleh kenaikan harga barang yang berterusan dalam bentuk komoditi makanan, bahan mentah serta isu gangguan rantaian bekalan yang berterusan akibat ketegangan yang berlaku di antara negara Rusia dan Ukraine diramalkan bakal meningkatkan kos operasi dan input kepada perniagaan. Punca yang seterusnya ialah penurunan kadar nilai mata wang Amerika Syarikat. Menurut Teguh Shihono 2011, krisis kewangan yang berlaku di Amerika Syarikat menyebabkan harga saham global jatuh dan melemahkan kadar mata wang Amerika Syarikat. Pembelian minyak pula dikaitkan dengan penggunaan mata wang Amerika Syarikat
Ini bermakna sekiranya terdapat penurunan mata wang tersebut, maka sudah pasti akan menjejaskan nisbah keuntungan yang bakal diterima oleh negara pengeluar minyak. Selain itu, punca perubahan harga petroleum adalah disebabkan oleh negara-negara pengeluar minyak. 10 negara pengeluar minyak terbesar dunia pada tahun 2014 ialah Rusia, Amerika Syarikat, Arab Saudi, China, Kanada, Iraq, Iran, Meksiko, Venezuela dan UAE. Kira-kira 62% bekalan minyak dunia yang ada di Timur Tengah dan berpusat di 5 buah negara iaitu Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Qatar, Iraq dan Kuwait. Apabila berlaku konflik di negara-negara Timur Tengah, produksi petroleum yang maksimum tidak dapat dicapai. Kesan kenaikan harga petroleum. Kesan negatif. Yang pertama, terhadap pengguna pengangkutan awam. Kenaikan bahan bakar HBB di pasaran dunia secara langsung akan memberi kesan kepada pembangunan dan perancangan negara pada masa hadapan. Ini menyebabkan kerajaan mengambil langkah dengan menaikkan HBB di pasaran tempatan bagi membendung peningkatan subsidi yang ditanggung oleh kerajaan. Kerajaan Malaysia telah menyediakan subsidi bahan bakar yang tinggi bagi petroleum, diesel, gas dan elektrik bagi kegunaan rakyat Malaysia. Setiap tahun, kerajaan akan membelanjakan berpuluh bilion ringgit untuk subsidi petrol dan diesel. Jika harga mentah yang semakin menurun, kerajaan tidak lagi akan dapat menanggung berbilion ringgit subsidi minyak ini. Hal ini juga menjadi antara sebab berlakunya perubahan pendapatan dari negara pengimport kepada negara pengeluar. Negara pengeluar akan mendapat atau memperoleh pendapatan tambahan hasil daripada kenaikan harga petroleum. Pendapatan ini diperoleh daripada negara pengimport petroleum. Secara umumnya, kenaikan harga barangan akan berlaku apabila terjadinya kenaikan harga petroleum. Sebagai buktinya, terdapat satu kajian yang telah dikaji oleh Muhammad Yusof Sa'ari dan Zakaria Abdul Rasid pada tahun 2007 yang menunjukkan bahawa peningkatan harga petroleum ini dapat menjejaskan keluaran sektor pertanian, elektrik dan gas, perhutanan dan pembalakan, kapur dan simen serta pengangkutan. Kesan negatif yang seterusnya ialah berlakunya inflasi. Inflasi ini menyebabkan kuasa beli pengguna akan menurun. Harga barang yang meningkat akan menyebabkan pendapatan kasar penduduk menurun. Pendapatan kasar yang diterima akan menurun, golongan pendapatan tetap, pemiutang dan orang yang menabung di institusi kewangan mengalami kerugian dari segi kewangan. Harga ekspor akan meningkat sehingga lebih mahal dari harga import. Keadaan ini telah memburukkan imbangan pembayaran. Peningkatan jumlah import dan pengurangan jumlah ekspor secara tidak langsung akan menjejaskan kadar pertukaran asing. Nilai mata wang dalam negara akan terjatuh sehingga menyebabkan pelaburan asing berlaku. Kesan seterusnya ialah harga makanan meningkat. Hal ini juga berkait rapat dengan keadaan inflasi kerana kos yang digunakan oleh penjual untuk berulang-alik membeli barangan mentah di pasar maupun pasar raya dikira. Dengan kata lain, kos pengangkutan penjual
yang meningkat juga akan meningkatkan kos atau harga jualan barangan ataupun produk penjual. Di samping itu, kesan negatif kepada pasaran saham, mata wang tempatan ringgit Malaysia dan sistemin pelaburan juga akan berlaku. Petronas yang memotong perbelanjaan modal iaitu capital expenditure sejumlah 15 hingga 20% akan memberi kesan yang amat besar kepada industri petroleum Malaysia yang melibatkan syarikat-syarikat perkhidmatan petroleum. Saham syarikat-syarikat berkaitan petroleum juga akan jatuh merudum akibat kesan penurunan harga minyak. Yang terakhir, ia juga akan menjadi beban kepada keluarga berpendapatan rendah. Terdapat pelbagai nasib kehidupan masyarakat di Malaysia. Peningkatan petroleum ini turut memberi kesan kepada masyarakat yang kurang berkemampuan kerana tidak memiliki pendapatan yang cukup bagi menampung hidup. Kesan positif yang berlaku apabila penurunan harga petroleum adalah penjibatan dari penurunan harga petroleum dan diesel akan meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat Malaysia. Menurut laporan penyiasatan pembelanjaan isi rumah, setiap isi rumah secara puratanya membelanjakan 216.30 sen ringgit Malaysia setiap bulan untuk petrol dan diesel, termasuklah minyak pelincir untuk servis kereta. Jika harga runcit petrol dan diesel di stesen minyak semakin menurun untuk bulan-bulan yang akan datang, perbelanjaan bagi petrol dan diesel juga sepatutnya menurun dan ini akan menambahkan lebihan wang di dalam poket isi rumah dan boleh disalurkan untuk perbelanjaan lain atau menambahkan simpanan seisi rumah. Sumber-sumber alternatif. Pada masa ini, Malaysia masih sangat bergantung kepada bahan api fosil sebagai sumber utama tenaga. Oleh kerana harga bahan api semasa yang semakin meningkat, terutamanya harga minyak mentah di pasaran dunia, kerajaan Malaysia terpaksa melihat sumber tenaga alternatif lain dengan penekanan kepada tenaga yang boleh diperbaharui. Terdapat banyak usaha yang diambil oleh kerajaan Malaysia dalam usaha mengeksploitasi tenaga boleh diperbaharui. Sumber alternatif yang pertama ialah hidroelektrik. Tenaga hidro ataupun hidroelektrik merujuk kepada pertukaran tenaga daripada pengaliran air kepada tenaga elektrik. Hidroelektrik adalah teknologi tenaga boleh diperbaharui yang terawal dibangunkan sebelum teknologi solar dan lain-lain. Hidroelektrik menyumbangkan lebih 90% tenaga elektrik dunia yang dihasilkan daripada tenaga boleh diperbaharui. Hidroelektrik menyumbangkan 2,559.9 MW tenaga elektrik di semenanjung Malaysia dan menjadikan ia penyumbang terbesar daripada tenaga boleh diperbaharui di negara ini. Tenaga hidro juga mempunyai faktor beban tambahan yang tinggi jika dibandingkan dengan tenaga angin. Ia juga adalah lebih mudah untuk diadaptasikan atau diselarikan dengan permintaan beban yang turun naik. Kos operasi adalah rendah kerana sumber tenaga adalah percuma dan kos keselenggaraan yang rendah. Terdapat dua kategori stesen janakuasa hidroelektrik yang dilaksanakan di Malaysia, iaitu janakuasa hidro yang berkapasiti tinggi melebihi 10 MW dan mini hidro yang berkapasiti kurang daripada 1 MW. Janakuasa hidro berkapasiti tinggi, kos permulaan bagi stesen kuasa ini adalah agak tinggi disebabkan faktor pembinaan kawasan tadahan air dan empangan yang berada di kawasan berbukit atau banjaran yang jauh daripada kawasan penempatan. Selain itu, ia juga memerlukan kajian hidrologi yang terperinci dan lama bagi menentukan kesesuaian serta keupayaan stesen janakuasa tersebut memberikan
pengeluaran yang sama seperti stesen jana kuasa yang menggunakan bahan api fosil. Manakala bagi stesen mini hydro, kos permulaan adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan stesen jana kuasa hydro berkapasiti tinggi kerana tidak memerlukan kawasan tadahan air atau empangan yang perlu disediakan kerana ianya bergantung kepada aliran air sungai di kawasan tersebut. Walau bagaimanapun, sekiranya berlaku hujan lebat atau limpahan, begitu juga dengan serpihan sampah atau kayu balak yang terdapat di sungai akan mengganggu kelancaran pengaliran air dan akan memberi kesan kepada sistem hidro tersebut. Seterusnya, tenaga solar. Secara umumnya, tenaga solar adalah cahaya matahari yang dipancarkan ke bumi. Ia boleh ditukarkan menjadi tenaga lain seperti tenaga elektrik dan tenaga haba. Basam 2021 menyatakan tenaga solar ini ialah tenaga yang dimanfaatkan untuk menangkap haba matahari melalui pemanas suria atau sistem terma suria pekat. Tenaga solar telah digunakan dalam teknologi tradisional sejak berabad lamanya dan digunakan dengan meluas ketika ketiadaan bekalan tenaga lain seperti di kawasan yang terperinci. Projek teknologi fotovoltaik atau juga dikenali sebagai PV dilancarkan pada Julai 2005 telah berjaya mencapai sasaran untuk mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau sehingga lebih kurang 1070 ton gas karbon dioksida. Tenaga biogeosim dan biogas juga merupakan sumber-sumber tenaga alternatif. Biogeosim adalah sumber semula jadi yang terhasil daripada tumbuhan dan haiwan. Sumber-sumber biogeosim adalah seperti sisa tumbuhan, sisa haiwan, tanaman serta bahan buangan sampah pepejal. Tumbuhan dan haiwan yang telah mati, najis dan sampah sarap merupakan bahan organik yang ditukarkan kepada tenaga elektrik. Bahan organik ini mudah mereput hasil daripada tindak balas bakteria. Proses pereputan berlaku pada keadaan tanpa oksigen atau lebih dikenali sebagai anaerobik. Proses ini akan menghasilkan gas metana atau biogas yang boleh menjana tenaga elektrik. Biogeosim pula adalah sumber tenaga keempat terbesar di dunia dan merupakan sumber yang paling banyak di negara ini. Biogeosim mempunyai pelepasan gas yang jauh lebih rendah daripada bahan api fosil apabila dibakar, seterusnya dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Walaupun manfaat yang besar dapat ditunjukkan, kesan negatif ke atas kecekapan mesin logik kuasa disebabkan oleh hakisan pada dinding. Ia juga menghasilkan debu-debu halus hasil pembakaran sumber biogeosim tersebut. Sumber tenaga alternatif yang seterusnya ialah sumber tenaga angin. Angin merupakan udara yang sentiasa bergerak. Ia terjadi disebabkan pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Pada waktu siang, udara di darat adalah lebih panas berbanding udara di permukaan air. Udara panas pada permukaan darat akan mengembang dan udara yang lebih berat akan lebih sejuk dan mengisi ruang yang ditinggalkan. Keadaan yang berlaku secara semula jadi inilah yang dinamakan sebagai angin. Tenaga elektrik juga boleh dihasilkan menggunakan angin. Angin yang bertiup akan memusingkan bilah kipah pada terbin angin. Terbin angin ini disambungkan dengan penjana yang akan menghasilkan tenaga elektrik. Kos permulaan adalah agak mahal, tetapi kos operasi adalah lebih murah dan ia adalah ekonomi jika ditempatkan di lokasi angin yang sesuai
dan berterusan sepanjang tahun. Di Malaysia, terdapat 2 sahaja kincir angin yang digunakan untuk menjanakan tenaga elektrik, iaitu di Pulau Layang-Layang, Sabah dan Pulau Perhentian, Terengganu. Kelemahan utamanya adalah kos permulaan yang sangat tinggi serta kelajuan angin yang rendah. Juga tidak sekata di Malaysia menyukarkan ia digunakan dengan meluas di Malaysia. Justru itu, lebih banyak kajian yang perlu dilakukan untuk mengenal pasti teknologi yang sesuai untuk digunakan mengikut kelajuan angin yang terdapat di Malaysia. Selain itu, tenaga ombak juga merupakan tenaga alternatif. Ombak merupakan kejadian fenomena yang biasa dan salah satu daripada daya hidrodinamik yang bertindak ke atas pantai. Ombak terjadi apabila pergerakan berkala air dalam keadaan tertentu, sama ada depan ke belakang atau atas ke bawah. Ombak lautan terjadi akibat daripada tiupan angin yang meniup permukaan laut dan seterusnya membentuk ombak. Ombak juga merupakan sumber tenaga utama dunia. Taburan tenaga ombak yang terjadi di laut pantai terbentuk akibat daripada tempoh ayunan ombak, cara pembentukan ombak dan penyebaran ombak. Keburukan sumber alternatif tenaga ombak hanya terdapat di tempat-tempat tertentu sahaja. Tenaga ombak dapat digunakan di laut yang mempunyai angin tiupan yang cukup kuat. Kesimpulannya, tenaga biogeosim berpotensi untuk dipertingkatkan lagi penggunaannya dalam penghasilan tenaga elektrik ini kerana sumber biogeosim banyak terdapat di Malaysia, terutamanya dalam sektor pertanian seperti industri minyak sawit. Seterusnya adalah tenaga solar yang merupakan sumber tenaga yang paling banyak diperolehi oleh Malaysia disebabkan kedudukannya di kawasan Khatulistiwa. Tenaga solar lebih sesuai digunakan di bangunan serta perumahan yang mempunyai bumbung yang tinggi dan terdedah dengan cahaya matahari yang tinggi. Bagi stesen kuasa solar pula, ia sesuai digunakan secara hybrid bersama stesen jana kuasa yang lain supaya lebih efisien dan ekonomi. Selain itu juga, stesen jana kuasa hidro juga boleh dipertingkatkan lagi pengeluarannya dengan kombinasi daripada stesen kuasa mini hidro. Walau bagaimanapun, penggunaan tenaga angin dan ombak dalam penjanaan elektrik adalah kurang, lebih banyak kajian perlu dilakukan terutamanya dalam penggunaan teknologi yang sesuai bagi keadaan bentuk muka bumi Malaysia yang terletak di kawasan yang mempunyai aliran angin yang rendah. Ini saja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.